Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan satu bulan yang penuh dengan cahaya keampunan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang telah memberi kebaikan yang besar kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling utama, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah golongan di kalangan manusia yang Allah Taala keluarkan sebaik-baik golongan. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan, kamu mencegah manusia daripada kemungkaran, dan kamu mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang Allah menceritakan tentang kemuliaan para sahabat Nabi yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat Nabi itu sebelum kedatangan Islam, sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka yang menyembah patung berhala. Namun setelah beriman kepada Allah, mereka menjadi sebaik-baik manusia kerana mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi yang terdahulu, generasi yang dibimbing oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka itu sudah berada di akhirat, jasad mereka berjalan di atas muka bumi. Maka sesungguhnya kita adalah generasi yang terkemudian, generasi yang jauh dari segi masa, dari segi zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di hadapan para sahabat, beruntung mereka itu sebanyak 7 kali. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang beruntung itu? Mereka adalah orang yang tidak melihat wajahku, mereka tidak duduk sezaman dengan Nabi, mereka jauh dengan masa, dari segi masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat wajah baginda, mereka tidak duduk sezaman dengan baginda, tetapi mereka beriman kepada Allah, mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Mereka itu dalam keadaan mendapat kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, yang mana rasul ini begitu mengambil berat di atas kesusahan yang akan kamu tanggung di negeri akhirat kelak nanti, dan ia sangat inginkan kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini bersifat pengasih dan penyayang. Maka sesungguhnya generasi yang terdahulu, generasi yang mereka itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka bagaikan sentiasa Ramadan. Kehidupan mereka beribadah kepada Allah taala. Apabila masuk saja bulan Ramadan, mereka menambahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mentabiah para sahabat, dan Nabi menyampaikan satu hadis. Hadis ini begitu bermakna kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'in sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Maka ketahuilah ingatan Nabi, ketahuilah saranan Nabi ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita 3 perkara. Kalau kita berpegang dengan 3 perkara ini, insya-Allah sepanjang hidup kita bagaikan Ramadan. Kalau kita faham pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah hati kita berada di akhirat, jasad kita berjalan di atas muka bumi. Kalau kita berpegang dengan ingatan Nabi ini, insya-Allah
Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat, memandang kita dengan pandangan keampunan Allah, dan memadam nama kita dituliskan menjadi ahli-ahli syurga. Dia mendapat kebebasan daripada azab api neraka. Pesanan yang pertama, Nabi SAW menyatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka yang pertama, dalam kehidupan kita, kita menjaga anggota kita bukan di bulan Ramadan sahaja, bahkan di bulan-bulan selain daripada Ramadan. Maka ketahuilah, segala amal-amal kita akan dicatat, segala perbuatan kita akan dicatat. Ya, kita banyak dosa, kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala, namun kita mempunyai Tuhan yang maha baik, yang maha pengampun. Ada satu orang umat daripada zaman Nabi Musa alaihi salam, dia telah melakukan pelbagai-bagai kejahatan sehingga dia dikenali dengan seorang yang jahat. Tidak ada manusia pun yang mengatakan ia baik. Lalulah oleh kerana terlalu banyak kejahatan demi kejahatan, lalu orang mengambil dia, meletakkan di satu tempat sehingga dia mati, dan apabila dia mati, diletakkan jenazahnya, mayatnya di tempat kotoran. Akhirnya Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa AS, ada kekasih aku. Lihat perkataan ini, ada kekasih aku. Kekasih siapa? Kekasih Allah Ta'ala. Wahai Musa, ada kekasih aku yang mati keseorangan. Engkau pergilah mendapatkan dia, engkau uruskan jenazah dia, engkau mandikan, engkau sembahyangkan dia. Engkau kapan kau sembahyangkan, engkau kebumikan dia. Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa mendapatkan lelaki tersebut. Siapakah kekasih Allah Ta'ala ini? Lalulah sampailah yang dimaksudkan tempat yang Allah Ta'ala nyatakan. Alangkah terkejutnya Nabi Musa alaihissalam, kerana sesungguhnya orang itu adalah orang yang dikenali dengan orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Tidak ada manusia kedengaran keluar daripada lidah mengatakan dia orang yang baik, kecuali Allah yang mengatakan dia kekasih aku. Lalu Nabi Musa merasa heran, ya Allah, adakah ini yang kau masukkan? Adakah orang ini yang kau mengatakan kekasihmu? Allah Ta'ala mengatakan, ya. Tidakkah orang ini orang yang jahat? Tidakkah orang ini orang yang melakukan kejahatan? Lalu Allah mengatakan, ya, dia telah melakukan kejahatan. Benar, ya, sebagaimana yang engkau kata dia orang yang melakukan kejahatan, sebagaimana orang lain yang mengatakan dia melakukan kejahatan. Tetapi aku, Allah, adalah Tuhan yang maha baik. Maka sesungguhnya apabila hamba-Ku datang kepada aku ketika mana dia hampir wafat, dia mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan kejahatan, aku ini jauh daripada orang, aku duduk keseorangan, dan kalau ahli keluarga aku mengetahui, dia akan sedih melihat keadaan aku. Tetapi aku ada Tuhan yang maha baik, aku tidak pernah bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Lalulah dia bertaubat kepada Allah, Allah menerima akan taubat umat Nabi Musa alaihissalam. Maka jadilah dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana di dalam hatinya ada ingat kepada Allah. Maka ingatlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Duduklah dalam keadaan macam mana. Kita seorang pekerja awam, kita seorang peniaga, kita seorang yang bekerja sendiri, kita duduk dalam posisi apa sahaja, Allah Ta'ala tidak memandang posisi itu, tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati-hati manusia. Ketika mana Bilal ibn Rabah melaungkan azan, lalu ada sahabat mempelekehkan Bilal ibn Rabah, menyatakan ia adalah seorang bekas hamba sahaja. Nabi muliakan dia, tapi dia hanya seorang bekas hamba sahaja. Apabila mendengar kenyataan ini, Nabi marah kepada sahabat, la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin wala abyada wala aswada. Maka tidak ada kelebihan orang Arab ke, orang bukan Arab ke, orang kulit putih ke, orang kulit hitam ke, wala ahmara, orang kulit merah ke. Tidak ada kelebihan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah kalau kita berjalan di mana-mana, apabila sahaja kita duduk, sama ada kita keseorangan ataupun kita di khalayak ramai, kita jaga jangan melakukan dosa. Walaupun kita ini duduk jauh daripada orang ramai, dan apabila kita berada di mana-mana, kita
tunaikan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah, puasalah yang melatihkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu bukan berada di bulan Ramadan sahaja. Takwa itu berterusan. Menjaga sembahyang itu bukan saja di bulan Ramadan, bulan-bulan lain menjaga sembahyang. Menambahkan ibadat itu bukan pada bulan Ramadan saja, di bulan lain menambahkan akan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya hati kita hendaklah sentiasa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahawa kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan Nabi, Allah Ta'ala menurunkan Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Tidaklah Allah Ta'ala datangkan satu umat kecuali mendatangkan Rasul. Lalu Rasul mengajak manusia sembahlah Allah, tinggalkan perkara taghut, yakni penyembahan patung berhala. Ingat, Rasulullah memberitahu kita 3 perkara. Yang pertama, kita datang daripada Allah, semua kita dapat milik Allah Ta'ala. Kita dapat sihat milik Allah, kita dapat rezeki milik Allah, kita dapat keluarga milik Allah, kita dapat perniagaan kekayaan milik Allah. Semua milik Allah, tidak ada satu pun milik kita. Bagaimana kita mengambil milik Allah? Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu ingatlah kepada Allah. Di mana bukti kita ingat kepada Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia makmurkan masjid. Para jamaah sekalian, berazam kita makmurkan masjid bukan Ramadan saja. Kita adalah golongan yang tidak meninggalkan masjid. Kita adalah golongan yang sentiasa belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ingat, yang pertama, tidak ada milik kita satu pun. Walau dia hebat macam mana, bukan milik dia, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah memberitahu kepada kita hamba Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Allah Ta'ala. Hiduplah kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan kita atas muka dunia bukan berseronok-seronok. Ya, kita memang ingin berseronok, maka tetapi kita tahu bahawa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua, hidup kita hendaklah menjadi hamba kepada Allah, melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan ingat, bukan melakukan ibadah kepada Allah bukan Ramadan saja, bahkan berterusan. Dan yang ketiga, Rasulullah memesan kepada kita, ingat, sampai satu masa nanti kita akan berjumpa Allah Ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada semua manusia, kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan berjumpa juga. Pasti akan berjumpa dan kamu akan bertemu dengan Allah. Allah itu bersifat alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui perkara gaib dan juga perkara syahadah yang dapat dipandang. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, segala amalan kamu akan dibentangkan di hadapan Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja kita berada. Artinya hati-hati, jangan ada perbuatan kita yang jatuh kepada dosa. Namun bercakap begitu mudah, beramal begitu payah. Bagaimana kita selalu jatuh kepada maksiat? Selalu jatuh kepada maksiat. Kadang-kadang kita tak jaga lidah, kadang-kadang kita tak jaga mata, kadang-kadang kita tak jaga telinga, dan seumpama maksiat-maksiat. Rasulullah mengatakan perkara yang kedua supaya kita menjadi ahli akhirat. Yang kedua, wahai para jamaah sekalian, ingat pesanan Rasulullah ini, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Apabila kamu jatuh kepada dosa, apabila kamu jatuh kepada maksiat, jangan biarkan maksiat dosa itu berterusan. Bila jatuh saja kepada maksiat, tersalah kita dalam melakukan kejahatan, jangan biarkan. Ya, yang bercakap pun banyak dosanya. Maka sesungguhnya kita ini hamba Allah. Maknanya kita ini tak terlepas daripada kesalahan dan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, sungguh apabila kamu jatuh kepada Allah, maka cepat-cepat kembali kepada Allah.
segeralah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa lama dah tinggal masjid, cepat-cepat kembali pergi ke masjid. Kalau lepas Ramadan rasa lama dah tinggal Al-Quran, Ramadan baca apa? Cepat-cepat kembali membaca Al-Quran. Jadikan Ramadan sentiasa berada dalam hati kita dan sentiasa kita memperkuatkan ibadah, bukan saja bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita ini ingat kita sebagai hamba, amal ibadat kita akan dihitung di hadapan Allah, dan kita ini diperintahkan oleh Allah mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Maka kalau jatuh kepada maksiat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Moga kita semua menjadi ahli akhirat. Dan yang ketiga, pesanan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Jangan mencela orang, jangan menyakiti hati orang, jangan mengambil hak orang, jangan menyebabkan kita ini menyakiti hati orang. Maka dalam keadaan macam itu, kita jadilah orang yang menyebabkan orang lain senang dengan kita. Maka sesungguhnya bergaulah dengan orang ramai dengan akhlak yang begitu mulia, dengan akhlak yang baik, utamakan kepada orang lain daripada diri kita. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya kita ini apabila kita nak mengasihi Allah kita nak Allah Ta'ala mengasihi kita, maka hendaklah kita mengasihi orang lain sebagaimana kita kasih diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia mengasihi orang lain sebagaimana dikasih dirinya sendiri. Satu hari Sayyidina Ali nak buka puasa, tiba-tiba orang bagi salam. Lalu Sayyidina Ali pergi, ya wahai Sayyidina Ali, saya ini lapar, saya ini miskin. Sayyidina Ali ambil makanan hak buka puasa bagi pada orang miskin. Tidak buka puasa dia kecuali sedikit saja. Makanan yang baik-baik bagi kepada orang fakir miskin. Esok kan begitu juga. Mari ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali, ini anak yatim lapar. Sayyidina Ali bagi pada anak yatim. Esok kan datang lagi, ya Sayyidina Ali, saya ini orang tawanan perang, tak ada makanan, bagi lagi. Sampai lapar Sayyidina Ali 3 hari. Allah cerita di dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguh mereka itu telah memberi makan kepada orang miskin hari pertama, anak yatim hari kedua, orang tawanan hari ketiga. Dia buat itu beri makan kepada orang yang paling, makanan yang paling dikasihi. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan pada orang tadi, dia tidak mengharapkan pujian pada orang tadi, dia hanya mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Kenapa dia infak pada jalan Allah? Kerana sesungguhnya dia mengatakan bahawa satu hari nanti akan datang hari kiamat, yang mana dengan hari kiamat dia akan dihitung amalan-amalan orang-orang yang melakukan kebaikan. Para jemaah, banyakkan infak fisabilillah, ia akan menyelamatkan kita dekat negeri akhirat. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qantayra. Maka dia memberi makanan kepada orang fakir miskin, orang anak yatim, orang tawanan, kerana satu hari akan dibangkitkan manusia dalam keadaan wajah yang berkerut ketakutan, dan akan datang amalan yang menyelamatkan dia. InsyaAllah siapa yang ada harta infak fisabilillah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Jangan rasa sayang yang kita infak itu bukan milik orang, milik kita dekat negeri akhirat. Dalam waktu yang sama, buatlah baik kepada orang dan supaya orang merasa gembira kepada kita. Nabi mengatakan orang yang beriktikaf itu di dalam masjid, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka mengikut 2 arah, timur dan barat, sebanyak 3 kali. Timur barat, jauh dia daripada neraka. Namun orang yang keluar pergi kepada menyelesaikan masalah orang, yang keluar menolong orang lain, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, lebih afdal daripada itikaf 100 kali. Lebih afdal daripada itikaf. Maknanya dia itikaf 100 kali berbanding dengan orang yang menolong, memberi orang makan di bulan Ramadan. Ramai orang lapar, ramai orang susah. Maka janganlah kita bila dapat nikmat kita lupa mereka. Maka bantulah mereka. Jadilah generasi yang memikirkan tentang orang lain.
yang mana kasih sayang ditanam di dalam hati-hati manusia. Kasihlah pada orang miskin, kasihlah kepada anak yatim, kasihlah kepada orang yang memerlukan, dan ajaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupkan masjid, hidupkan sembahyang, cari ibadat yang sebanyak-banyaknya, rebutlah di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, kerana inilah peluang. Dan ingat, kita tidak pasti adakah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, alhamdulillah, itu satu nikmat yang Allah Taala bagi. Tapi kita kena ingat bahawa sesungguhnya tidak ada manusia yang dapat memastikan dia akan berjumpa dengan Ramadan akan datang. Oleh kerana itu, bersungguh-sungguhlah kita lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir, kerana di situ ada kelebihan-kelebihan yang begitu besar. Oleh kerana itu, kita cuba mencontohi para nabi, kita cuba mencontohi para sahabat, kita cuba mencontohi para orang-orang yang saleh. Maka apabila masuk malam 10 malam yang terakhir, marilah kita berniat masuk 10 malam yang terakhir, ya Allah, ya Tuhanku, aku berniat sebagaimana niat para nabimu, niat para salihin, para awliya-Mu apabila mereka masuk dalam ada 10 malam yang terakhir. Kata ulama, siapa yang berniat sebagaimana niat yang macam ini, dia dapat sebagaimana niat para nabi, para orang saleh apabila dia itu masuk pada 10 malam yang terakhir. Sesiapa yang dibuka oleh Allah Taala satu pintu niat kebaikan, Allah membuka 70 pintu keberkatan dalam hidupnya. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang kita nak mencari sebanyak-banyaknya ya kelebihan di sisi Allah Taala. Para jemaah, dalam kehidupan kita kena ada 2 sifat ini. Sebagaimana para generasi yang terdahulu, apa 2 sifat ini? Yang pertama, sifat sentiasa merasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat tamak untuk mencari kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak datangkan rasa takut? Kita kena memikirkan 4 perkara. Yang pertama, marilah kita memikirkan. Malam ini para jemaah duduk seorang, fikirlah apa yang perlu kita fikir. Yang pertama, alangkah banyaknya kewajipan kita abaikan yang Allah Ta'ala perintahkan. Dulu kita semayang lewat, nak semayang zuhur, nak tunggu masuk asar. Dulu kita dengar orang azan, kita tak bersungguh-sungguh. Ingat para jemaah, Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesiapa yang mendengar azan, dia tinggal terus semua kerja lain, dia sibuk-sibuk dengan tu, pergi ke masjid, maka dia dibangkitkan di negeri akhirat, wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Tetapi ada orang yang kedua, apabila dia mendengar azan, lalulah dia sudah berada di masjid, dia pun pergi masjid. Maka ketika mana dia mendengar azan, dia sudah ada di masjid, maka dia nanti dekat negeri akhirat, dia dibangkitkan bagaikan wajahnya bagaikan bulan purnama. Tetapi ada lagi orang yang lebih hebat ialah apabila dia sembahyang satu waktu, dia menunggu satu waktu, tak sabar-sabar dia. Lalulah apabila sahaja sebelum daripada masa waktu, dia sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Lalulah tidaklah waktu itu masuk, sebelum masa waktu dia sudah ada di masjid. Maka orang yang macam ini, orang itu dia bangkit nanti dekat negeri akhirat, wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Satu hari para jemaah, ada manusia yang Allah Taala cahayakan wajahnya, dan ada manusia yang Allah Taala gelapkan wajahnya. Bagaimana kita nak cahaya wajah kita dekat negeri akhirat? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali memberitahu dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika mana kita mengambil air semayang, pada basuhan muka yang pertama kita niat saja aku mengangkat hadas yang kecil. Kemudian pada basuhan muka yang kedua kita berdoa, ya Allah, cahayakan wajah aku di negeri akhirat kelak. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ya Tuhanku, cahayakan wajah aku ketika mana engkau gelapkan wajah-wajah musuh-musuhmu. Maka minta dengan Allah. Imam Ghazali mengajar kepada kita, dan ketika mana kita basuh tangan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan surat amalan kami di sebelah kanan. Kenapa Imam Ghazali itu? Itulah orang jiwa akhirat. Buat kerja semua ingat akhirat.
Ambil sembahyang ingat akhirat, dalam sembahyang ingat akhirat, buat apa-apa ingat akhirat. Itu generasi lama dengan berjamaah dengan kita. InsyaAllah generasi akhirat ini ada setiap zaman. Jangan kita kata itu orang lama, dia duduk dengan Nabi, itu golongan terdahulu. Tidak. Jangan kita lemahkan semangat kita, bangkit kita. Kita boleh jadi sebagaimana para sahabat, kita boleh jadi sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Walaupun kita tidak sezaman dengan mereka, tapi jiwa kita sebagaimana mereka. Walaupun kita jauh dengan Rasulullah, tapi hati kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, letakkan fikiran kita. Bulan Ramadan ini tidak apa yang kita nak fikirkan. Kita nak fikir kelebihan yang Allah Taala tawarkan kepada kita. Ingat para jemaah, bulan Ramadan ada tawaran daripada makhluk, ada tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjiwa akhirat, tawaran Allah lebih diutamakan daripada tawaran makhluk. Orang yang berjiwa Allah, orang yang berjiwa akhirat, keutamaan kepada Allah, ibadat itu lebih utama daripada perkara yang lain. Oleh kerana itu, marilah kita sentiasa berazam untuk menjadi orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini jangan lupa melakukan perkara ini. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bersiap setiap malam, setiap hari, setiap masa, dan sebut kita di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertaubat di atas segala dosa-dosa aku, dan aku berdoa, aku bertaubat kepadamu ya Allah di atas dosa yang aku ketahui dan aku tidak ketahui, dosa yang aku sengaja dan dosa yang aku tidak sengaja. Maka yang pertama, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah, di bulan Ramadan jangan kita tidak ada di tempat-tempat yang baik. Apabila ada majlis-majlis kebaikan, hadirlah kamu dalam majlis kebaikan. Apabila ada dalam tempat yang baik, maka pergilah tempat yang baik. Kerana sesungguhnya dekat negeri akhirat, Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, is'alhu, tanya dia, hal huwa jalasa ala ma'idatin ma'al ulama, adakah dia pernah duduk dalam satu majlis dengan ulama? Maka fa'aghfir lahu dzunubahu bisyafa'atihi, aku akan ampunkan dosa dengan syafaat ulama tersebut. Lalulah oleh kerana kita yang jahil, yang lalai ini, tiba-tiba kita duduk dengan satu majlis ulama. Ulama itu soleh, ulama itu dekat dengan Allah Ta'ala, Allah itu kasih pada ulama. Mungkin kita ini jauh dengan Allah, tapi disebabkan kita kasih pada ulama itu, kita pernah hadir walaupun sekali, maka moga-moga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, para jemaah, kalau ada majlis-majlis yang baik, hadirlah dalam majlis yang baik. Kalau ada majlis khatam Quran, hadir dalam majlis khatam Quran. Walaupun kita baca Quran tak khatam lagi, hadir dalam majlis dalam khatam Quran. Atau kalau ada majlis itu, dia ada ulama di situ menyampaikan ilmu, hadir. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, humul qaum la yasqa jalisuhum, itulah satu golongan, tidak akan binasa golongan yang duduk dalam kumpulan itu. Sehingga diceritakan bahawa ada satu orang memang layak masuk neraka, tak ada amal soleh pun, tidak ada amal soleh, layak masuk neraka. Malaikat heret dia. Allah Ta'ala kata, nanti dulu. Cuba tanya dia bagaimana keadaan dia, pernah duduk majlis ilmu, pernah berkawan dengan ulama, ada kenal ulama atau di atas muka dunia, ataupun tengok nama dia tu, adakah nama dia sama dengan ulama, ataupun akhir sekali tengok nasab dia, ada tak nasab dia sama dengan ulama. Semua tak ada. Nama tak ada sama dengan ulama, nasab dia, keturunan dia pun tak ada keturunan ulama, kawan dia pun tak ada kawan dengan ulama, majlis pun tak pernah hadir dalam majlis ulama. Malaikat ambil keputusan, bawa dia ke neraka. Allah Ta'ala kata, khus biyadi, pegang tangan dia, sabar dulu. Wa adkhalhu jannah, masukkan dia dalam syurga. Heran malaikat, ya Allah, tak ada apa-apa pun dia. Tidak hadir majlis ilmu, tidak ada kawan dengan ulama, tidak pernah duduk dengan ulama, tidak ada kenal dengan ulama, tidak ada nama sama dengan ulama, tidak ada keturunan sama dengan ulama. Adkhalhu jannah, masukkan dia dalam syurga. Ya annahu yuhibbu rajulan wa dzalika rajul yuhibbu aliman. Masukkan dia dalam syurga. Kenapa? Dia suka pada seorang, dia ada satu orang kawan, dia kasih kepada kawan dia, dia baik dengan kawan dia itulah yang mengasihi ulama. Wa dzalika rajul yuhibbu aliman, kawan dia tu yang kasih pada ulama. Masukkan dia dalam syurga. Oleh kerana itu, insya-Allah, moga-moga yang kita duduk di dalam masjid, nak cari orang-orang baik, carilah di masjid.
Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa orang-orang yang kami kasih, dan ampunkan juga dosa mereka yang membenci kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu segala kelebihan yang ada bulan Ramadan, kurniakanlah kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.